Halo, halo. Tak ada, tak ada. Halo. Dah lupa dah ni. Nak pakai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang dimuliakan Tuan Musi Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah taala pada kita. Maka pada hari ini kita diberi ruang dan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, Allah taala pilih kita dapat tunaikan solat subuh secara berjamaah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini kita diberi peluang lagi
untuk melangkahkan kaki, gunakan langkah-langkah kita untuk menuju ke salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan hari ini kita penuh dengan prosedur, ni kata penuh dengan SOP lah. Apa SOP-nya tu? Standard operasi prosedur. Ada standard. Jadi dulu standardnya kita masa PKP tu, standardnya untuk pergi berjamaah tu 3 orang je. Itu standard. Adakah yang tak pergi berjamaah itu tak dapat ganjaran berjamaah? Standardnya 3 je. Kemudian 12 orang boleh dibuka untuk solat berjamaah Jumaat. Itu standardnya. Itu dia punya standard apa operasi dia. Prosedur dia memang gitu. Adakah yang tak pergi solat berjamaah Jumaat itu mereka berdosa? Mereka tak dapat pahala berjamaah. Dan selepas itu pula standardnya berapa? 60, 40 jemaah luar dan lebih kurang 20 pegawai masjid lah. Adakah yang tak dapat begitu? Mereka ini berdosa meninggalkan solat Jumaat. Dan selepas itu pula dibolehkan 1/3 daripada masjid, daripada ahli masjid, 1/3 daripada ahli masjid yang boleh berjamaah. Adakah yang tak bagi itu berdosa di sisi Allah Ta'ala? Ya tuan-tuan, ini standard, ini arahan. Jadi kita kena patuh je. Yang tak dapat solat berjamaah saban waktu sepanjang PKP 1 tu 18 hari bulan Mac tu, orang yang istiqamah solat berjamaah tiap-tiap hari, orang ini sentiasa dapat ganjaran pahala solat berjamaah. Sentiasa dapat ganjaran pahala solat berjamaah di masjid, di mana tempat azan diazankan. Walaupun dia solat berjamaah di rumah masing-masing. Tuan-tuan puan-puan, hari ini perkara itu kita lihat macam satu musibah yang menimpa pada kita. Tetapi dalam musibah itu ada nikmat. Musibahnya Allah Ta'ala turunkan makhluk yang sangat halus, kita tak nampak. Kita tak nampak musibahnya, kita kata musibah. Tapi di situ penuh dengan kenikmatan. Sepanjang Ramadan. Kalau Ramadan sebelum ni 1440, mungkin Ramadan tu kita kurang duduk di rumah kan. Kita kurang berzikir, kita kurang membaca Quran. Tapi dengan dikata musibah yang ada nikmat dalam musibah, kita dapat jaga zikir hari-hari kita. Kita dapat baca Quran. Sebelum Ramadan kita dah khatam 2-3 kali khatam Quran. 17 hari bulan tu, 18 hari bulan Mac tu, nak sampai ke Ramadan. Dah berapa kali khatam Quran dah tuan-tuan. Jadi masuknya Ramadan lagi, dengan keadaan suasana yang hari kita berada di rumah masing-masing. Tak ada apa nak kerja. Kalau sebelum Ramadan memang asyik tengok dapur. Sekejap tengok dapur, sekejap tengok asyik basuh piring, asyik pinggan mangkuk je kerjanya. Tapi Ramadan tak ada kerja apa dah. Nak keluar pun tak boleh keluar, duduk rumah baca Quran. Ni satu nikmat. Tuan-tuan, jadi hari ini apa saja yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini, semuanya di sebalik musibah, di sebalik kesusahan ada kesenangan, di sebalik musibah ada nikmat sebenarnya di situ. Jadi hari ini bersyukur tuan-tuan, hari ini kita lihat suasana dunia ni berlaku. Di akhirat nanti akan berlaku suasana macam ini lebih kurang. Dulu boleh datang 3 orang, siapa orang keempat datang dia keluar, dia tak boleh masuk. Sini satulah, kalau nak masuk silalah. 12 orang nak solat Jumaat, sepatutnya 40 orang. Tapi oleh kerana musyaqqahnya itu, hari ini dibolehkan 12 orang. Yang lain datang, orang ketiga 14 tak boleh masuk. Besok tuan-tuan, hari ini dunia depan mata telah tunjukkan kepada kita macam mana nanti syurga. Kita nak masuk syurga, Malaikat Ridwan kata nama tak ada ni, nama kau tak ada senarai ni, keluar. Macam mana katanya? Dunia tak apa, keluar kita boleh balik sembahyang kat rumah doang. Tak salah pun kalau kita disuruh balik, kita balik. Tak salah pun. Balik boleh munajat pada Allah Ta'ala, doa, ya Allah, minggu ni aku tak terpilih solat Jumaat, ya Allah. Minggu depan mudah-mudahan ya Allah nama aku tersenarai lah solat Jumaat, ya Allah. Boleh mohon lagi. Tapi kalau di syurga dah dibuang daripada syurga, nak mohon macam mana kita? Nama dah tak ada, nama dah tak ada dah. Dah tak ada nama dia, macam mana buat? Ini gambaran-gambaran yang ditunjukkan kepada kita yang akan berlaku nanti di hari pengadilan nanti, macam mana keadaan kita. Jadi hari ini bertuahlah tuan-tuan, kita orang yang berebut-rebut, tak sabar kita rasa. Sebab ada golongan yang kisah pun tidak, tak kisah pun tidak, tak kisah pun. Masjid tutup pun tak kisah, masjid buka pun tak kisah, solat berjamaah ada pun tak kisah, tak berjamaah pun tak mengisah. Tapi tuan, saya rasa hati kita ni, ya Allah, melonjak-lonjak. Bila nak boleh pergi masjid ni, nak solat fardu berjamaah ni, bila ni? Bila ni nak mula kuliah ni, bila ni, ya Allah? Lamanya. Daripada 18 hari bulan Mac sampai 26 Jun baru boleh. Berapa kira udah lama tu?
Mudah-mudahan dengan adanya kita hari ini hadir ke rumah Allah Ta'ala, yang pertama niat semata-mata kerana Allah untuk salat berjamaah, kemudian kita duduk majlis ilmu ini, tuan-tuan, puan-puan, ini membersihkan hati kita. Bila hati kita dah bersih, doa kita mustajab. Wahai Allah, Engkau jauhkan ya Allah jangkitan coronavirus ni, Allah Engkau ambil ya Allah. Mudah-mudahan doa itu diperkenan. Sebab itu hari ni vaksin dah tak ada lagi dah. Vaksin yang ada ni pada kita ni, doa kita itu vaksinnya. Doa nak macam mana nak dimakbul? Sebab itu sekarang ni vaksinnya ialah banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kena juga nak buat macam mana? Tapi insya-Allah lah, dah tak ada, kita lain hijau kan. Tuan-tuan, jangan terkecil hati, jangan rasa susah hati tak dapat pergi masjid, tak boleh keluar, jangan. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan dah pernah baca tahu dalam kitab Hayatus Sahabat dan kitab Ta'lim Fadilah Amal tu, ada disebut di situ. Ketika itu jangkitan penyakit ta'un. Jangkitan penyakit ta'un tu. Nabi sebut pada sahabat, siapa yang ada di kawasan ta'un itu, jangan ada yang keluar, dan daripada luar jangan ada yang masuk. Kan betul kita amal sunnah yang lepas, daripada luar tak boleh masuk, daripada dalam tak boleh keluar. Ini amal sunnah. Kita masuk daripada hadis tersebut. Tapi namun di situ penyakit ta'un yang berjangkit, penyakit itu sangat berbahaya. Kalau sekarang tak nampak dia punya gejala dia sendiri. Ta'un kita nampak dia timbul, di tengkuk dia timbul, pecah, memang syahid lah. Nabi arahkan ketika itu duduk di kawasan situ, jangan keluar. Yang keluar jangan masuk. Sekaranglah kita buat. Kenapa yang dalam kawasan jangan keluar, yang keluar jangan masuk? Bila dah dijangkiti, dia keluar akan lebih merebak lagi banyak. Yang sehat datang akan dijangkiti. Nabi halang. Ini sunnah yang kita amalkan sekarang, sunnah tu. Jangan datang berjamaah. Jangan sekarang. Walaupun dalam hadis sallu salatul ma'al jamaah tafdalu bi salatin fazin bi 70 wa 20 darajah. Solat berjamaah 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Namun kenapa hari ini kita buat jangan solat berjamaah di masjid? Kenapa? Nak mengalang perbuatan satu kebaikan yang kita buat akan datangkan 1000 kemudaratan. Kita nak buat yang mana? Satu kebaikan kita kata solat berjamaah, kita buat, kita datang. Sedangkan yang ni mengikut arahan jangan datang, tapi kita datang. Satu kebaikan yang kita buat akan datang banyak kemudaratan. Tinggalkan kebaikan tu. Begitu suasana yang berlaku sekarang ini. Kan kita sedang amal sunnah. Kenapa sembahyang jarang-jarang tadi? Betul ke sembahyang jarang? Tak ada dalam hadis pun kata sembahyang jarang-jarang. Tak ada pun. Kita mandai-mandai ke? Tidak kan? Ini difatwa dan disepakati kerana mengelakkan jangkitan itu sembahyang jarang-jarang. Kalau dulu sebelum coronavirus ni ada, kita imam kata apa? Lurus serta rapatkan saf. Sekarang imam kena kata apa? Saya tak, imam kata apa sekarang? Lurus serta jarangkan saf. Kan macam terbalik. Tapi imam tak cakap jarang, tak berani imam nak cakap jarangkan saf. Terbalik sekarang suasana. Dulu suruh rapat-rapat, sekarang kena jarang-jarang. Dulu sembahyang di masjid, dalam hadis masjid, tapi musim begini sembahyang di rumah masing-masing. Adakah ini salah tak? Tidak. Ini sunnah. Amalan sunnah yang kita buat. Tapi hari ini bila telah diberi peluang, jadilah kita orang yang fastabiqul khairat. Jadilah kita orang yang berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan. Dah ada peluang dah, boleh datang kuliah dah. Berlumba-lumba datang. Dah ada peluang dah untuk solat berjamaah dah. Datang. Jadi ada manusia yang tak mengesah boleh kuliah ke tak boleh kuliah ke, boleh sembahyang Jumaat ke. Ada yang berebut-rebut sangat, walau tak ada nama dia nak datang. Ada yang ada nama tulis dia datang. Ada yang langsung tak kisah lah, ada nama ke tak ada nama aku tak tahu. Hari Jumaat pun dia tak mengenal Jumaat pun, ada macam itu manusia. Tuan-tuan kasih di Allah SWT, ini bentuk manusia ini Allah Ta'ala tunjukkanlah sekarang. Besok dekat akhirat ada orang yang Allah Ta'ala pilih nama dia masuk surga. Ada yang Allah Ta'ala pilih kendian nanti masuk surga. Ada yang Allah tak pilih, tak ada senarai pun. Jadi tuan-tuan sedang hadirin, ini menyedarkan kita hari ini untuk lebih kita mengenal Allah Ta'ala. Coronavirus turun, jangan kita rasa ini satu yang menyusahkan. Memang kita rasa begitu. Memang kita rasa begitulah. Tapi sebenarnya dia sesuatu yang untuk lagi kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh. Lagi kita lagi jaga kita punya subhanallah amal kita, infradi kita, sendiri-sendiri kita lagi berjaga-jaga.
untuk kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang kasih di Allah Ta'ala, ni tak kira siapa Allah Ta'ala bagi, dia sama aja. Orang yang dengki pun sama meninggal juga, orang yang tak dengki pun meninggal. Cuma hari ini benda yang kita rasa tak pernah berlaku satu dunia dah berjalan. Jadi semua sekedar maklum lah. Saya pun tak nak cakap pun payah. Cuma hari ini kita redalah atas ketentuan Allah Ta'ala. Dia hari ini bila ada peluang kita rebut peluang. Reda tak dapat datang masjid, perkara yang lalu. Hari ini ada peluang kita datang. Sampai tak beri peluang, kita jangan putus asa. Maknanya kalau kita di hari ini diarahkan keluar, semua kita keluar. Hari ini SOP-nya dia apa je? Itu kalau dikatakan standard operasi bagi kita hari ini, duduk 1 meter 1 meter. Hari ini standard operasinya anak-anak yang 15 tahun ke bawah tak ada. Andai kata berlaku seorang aja, contohlah. Berlakulah hari ini kita sembahyang rapat-rapat. Kita tak mengikut SOP yang ditetapkan. Tiba-tiba ada pemantauan datang, langsung Masjid Al-Hidayah dibatalkan. Kan rugi kan? Baik kita sembahyang jarang-jarang. Baik yang tak ada nama jangan datang. Baik jangan dipenuhkan masjid ikut ukuran dan ikut sukatan yang diperlukan. Semuanya ada baiknya lah. Pada saya semua sekali tu ya Allah, ada baiknya subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan timbul kesedaran bagi kita hari ini. Beritahu pada kawan, beritahu pada jiran tetangga ada peluang untuk masjid. Tak tahu berapa hari lagi peluang kita ni. Tak tahu berapa hari lagi. Kan? Ini ni zaman akhir. Saya dah kata dulu saya dah pernah sebut. Kita dah di hujung 3 hujung kan? Kita dah 3 hujung. Perkara-perkara tu dah berlaku tuan-tuan. 3 hujung. Satu hujung apa? Hujung dunia. Dah hujung sekarang. Kita hujung umat. Dah hujung umat tuan-tuan sekarang. Hujung umur. Ni tinggal kita menunggu saat bila. Yang dah pasti yang dekat dengan kita ialah hujung umur. Dekat dengan kita sekarang hujung umur. Tak tahu bila je. Ini datangnya bila-bila dan pasti akan datang. Hujung umur ni dia akan mendatang lebih dulu lah rasanya. Daripada umat tak akan habis. Dunia tak akan habis lagi. Umur yang akan datang lebih dekat. Jadi ini Allah Ta'ala nak didik kita, orang Islam semua. Nak didik kita hari ni untuk kita lagi dekat dengan Allah. Allah Ta'ala nak didik kita untuk kita lagi yakin akan kehendak Allah. Kita nak begini, Allah nak macam ni. Kita doa. Mana masjid yang tak doa tuan-tuan? Mana masjid yang tak doa? Ya Allah, wahai Allah, wahai Allah. Mana yang tak doa untuk musibah? Tadi imam kita doa untuk musibah tuan-tuan. Tapi musibah Allah masih terus lagi. Ini kehendak kita. Allah nak ajar kita supaya kita hari lagi harap kepada Allah. Nak harap kepada ubat. Harap kepada ubat tu dia yang beberapa puluh lah. Harap kepada Allah. Allah suka dengan perkara menimpa kita hari ini. Allah sangat gembira kan? Kerana ramai manusia yang kembali kepada Allah. Ramai kadang hamba yang kembali kepada Tuhan sekarang. Ramai tu yang kembali kepada Tuhan. Sepanjang kita di rumah, saya rasa semua jaga awal waktu. Kan? Semua dah sedia. 20 minit lagi nak masuk zuhur, dah kerah anak-anak habis-habis dah sedia. Azan, satu rumah azan. Mana ada rumah azan sebelum ni? Ini setiap rumah azan, seluruh rumah, setiap rumah azan, zuhur, asar, maghrib, isyak. Setiap rumah azan tu. Sedangkan dalam hadis azan menghalau syaitan, kan ada hikmahnya tu. Yang tinggalnya kebaikan. Rumah yang ada azan ni tinggalnya kebaikan, keburukan dia pergi. Semua ada hikmah. Sembahyang berjamaah. Mana ada lepas sembahyang berjamaah makmum cium tangan imam? Tak ada. Tak ada kan? Tapi waktu Covid tu semua makmum kejar imam. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Isteri anak-anak semua kejut kan. Nak naik pangkat Ramadan tarawih, iyalah, semua naik pangkat. Bapak-bapak semua naik pangkat. Tak pernah jadi imam. Jam tu lah gigil-gigil jadi imam. Selalu bukan main komen Pak Imam. Hari ni padan muka dia kena komen isteri kat rumah. Semua jadi imam kan. Semua tuan-tuan ya Allah. Allah Ta'ala beri kita ni satu perkara itu sudah tentu ada kebaikan di sebalik itu. Jadi hari ini dah masuk 9 Zulhijjah. Ya, sedikitlah hari ini untuk kita berkumpul-kumpul ini. Hari ini kita akan masuk kepada perkara yang ke-22, mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat arba'an. Saya tak masuk tu dulu insya-Allah. Masa kita cuba jalan. Okey, insya-Allah berhenti sekejap lagi. Dia tak lama tu. Saya minta maaf kalau saya ambil masa sikit lebih, tak apa, sikit tak apa, saya minta maaf. Jadi hari ini oleh kerana dah masuknya 9 Zulqa'adah, maka kita dah kena bersiap sedia untuk apa? Untuk simpan bekalan untuk kita buat satu ibadah yang sangat-sangat dituntut. Ringkas saja. Satu ibadah yang sangat dituntut pada hari-hari nahar, iaitu pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kan, 10 hari raya haji. Apa yang sangat dituntut dalam Al-Quran? Fasalli li rabbika wanhar. Diturunkan ayat Quran itu
sembahyanglah kamu wahai Muhammad. Selepas itu buat apa tu? Buat sembelihan. Jadi tuan-tuan sedang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula hari ini dan saya yakin dan pasti dalam kalangan kita telah ada menabung untuk membuat persiapan untuk buat sembelihan korban pada hari raya korban yang lebih kurang kan antaranya 30 hari lagi lah. Begitulah. Tambah lagi 3, jadi 33 hari lagi lah untuk penutup korbannya. Jadi hari ini kita kena yakin dalam hukum korban ni dia ada sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut bagi kita hari ni, sunat muakkadah ain. Bagi yang mampu, sunat muakkadah ain bagi kita semua, sunat muakkadah ain, sunat dituntut bagi tuan-tuan dan puan-puan buat korban setiap seorang. Sunat muakkadah ain, yang mampu setiap seorang dituntut buat satu korban. Ini sunat muakkadah ain. Yang kedua apa? Sunat muakkadah kifayah. Sunat muakkadah kifayah. Apa dia? Satu keluarga kalau semua tak boleh, cukup seorang buat untuk melepaskan tanggungjawab satu keluarga. Itu sunat muakkadah kifayah. Kifayah dituntut untuk keluarga. Yang tadi semua sekali dituntut. Tak boleh. Sediakan satu keluarga satu korban, walaupun dengan seekor kambing atau tumpang satu nama dari satu ekor lembu dengan modal 400-500 lah, atau kambing 850. Ini siapa-siapa yang berkemampuan sehingga datangnya hari-hari nahar lalu dia tidak buat sembelih korban, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Mengikut Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Kita buat korban yang berkemampuan, hukumnya wajib. Kita tidak selagi tidak nazar. Jadi kita sunat muakkadah ain semua kena buat. Oh saya tak mampulah satu warga nak buat semua, maka jatuh sunat muakkadah kifayah. Cukuplah satu bumbung kita, satu rumah kita buat. Nama kita dah lepas, mungkin kita taruh anak kita, satu keluarga, yang penting satu keluarga. Ini untuk sembelih korban. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada masa lama lagi untuk kita menyimpan dan menabung untuk bekalan hari pada 10 Zulhijjah nanti. Buatlah sembelih korban. Masuklah nama, walaupun satu nama tak apa. Kalau kita rasa dekat sini tak boleh, kita keluarlah, kita buat di luar. Yang lagi sangat lagi memerlukan. Saya galakkan, saya nasihatkan diri saya, tuan-tuan dan puan, 1441 dengan keadaan suasana begini, mudah-mudahan dengan tingkatnya ibadah kita kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil musibah, Allah Ta'ala tarik musibah. Jadi hari ni kalau musibah yang ada ni, kalau kita kena musibah nak cepat pergi kan, buatlah 3 perkara. Buatlah 3 perkara kalau nak cepat pergilah. Yang pertama, ada peluang, ulang aliklah rumah masjid. Selagi ada orang yang ulang alik rumah ke masjid, disebut dalam hadis qudsi, Allah kata aku tangguhkan musibah. Sekarang dah berlaku, kita buat. Ulang alik ke masjid, ulang alik masjid. Lagi, yang kedua, adakan hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang. Buat hubungan kasih sayang antara kita dengan kita. Ni apa hubungan dia? Sekurang-kurangnya hari ni kita cuba bersedekah, kita cuba berkorban, cuba korban. Ada hubungan kasih sayang kita antara kita sesama Islam yang tak dekat dengan kita pun. Jalinkan kasih sayang dengan sembelih korban, itu satu jaluran dia. Satu apa tadi? Ulang alik rumah masjid untuk tolak musibah Allah Ta'ala. 2, hubungkan kasih sayang. Yang ketiga, tak cukuplah kalau 1/2 daripada masjid, 1/3 daripada masjid. Dia nak bagus 100% daripada jemaah kita ni bangun di hujung-hujung malam munajat kepada Allah. Itu hadis kursi. 3 perkara. 1, saya ulang, nak tolak musibah, jauh daripada musibah Allah. Sebab disebutnya, aku akan tangguhkan musibah di satu kawasan itu sekiranya di kawasan itu berlaku 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Sekiranya masih ada lagi terus orang yang ulang alik masjid, rumah masjid, Allah akan tangguhkan musibah. Kalau ada musibah, mudah-mudahan lagi cepat perginya musibah itu. Yang kedua, selagi ada orang yang hubungkan kasih sayang, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, bantu kerana Allah, tak ada kerana yang lain. InsyaAllah. Perkara ini sekarang dah berkurangan, tuan. Perkara ini dah berkurang. Nak menyadarkan kita lah untuk kita kembali kepada Allah. Kan segalanya daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Keputusan tu, Allah datangkan keputusan, Allah ambil keputusan tu.
Tuan-tuan kasih Allah. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga iaitu selagi ada orang yang terus bangun malam. Dan disebut itu malamnya itu ialah di hujung malam. Hujung malam ni kalau kita malam bagi kepada 3 lah. Bagi kepada 3. Daripada pukul 7.20 masuk maghrib sampai subuh 5.52 kiralah bagi 3. Jadi solat tahajud yang bagus ialah yang ujung tu, yang turun tu, yang nak masuk ke subuh, kira jam dia. Begitu juga dengan solat duha. Solat duha yang bagusnya ialah solat duha yang penghujung. Bagi siangnya bermula daripada apa? Bermula daripada lepas syuruk isyraq itu sampai masuk zuhur bagi 3. Yang ujung tu afdal duhanya. Begitu. Jadi ada 3 perkara ini. Kalau kita semua bangkit laksanakan 3 perkara. Ada perkara ini di tempat kita, insya-Allah. Itu kehendak kita. Namun Allah Ta'ala hendak yang lain juga yang dia nak. Ini Allah nak mengajak kita supaya kita lagi dekat dengan Allah, lagi kita harap dengan Allah. Tuan-tuan, hari ni kita ni penyakit ni dah tak ada harap ubat lagi dah. Harap dengan Allah. Vaksinnya ialah kita banyak-banyak istighfar, paling kurang astaghfirullah. Tambah sikit astaghfirullahal azim. Tambah sikit astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tambah lagi sikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaih li wa liwalidayya. Tambah lagi wali jami'il muslimin. Semua sekali dapat. Tuan-tuan, istighfar banyak-banyak mudah-mudahan. Bila dosa diampunkan, hati bersih. Nur cahaya kita kepada Allah Ta'ala, makrifat kita dengan Allah Ta'ala lagi dekat. Doa mudah-mudahan mustajab. Jadi saya ajak diri saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, ada masa lagi untuk sampai kepada Zulhijjah. Hari ni kita sama-samalah pakat-pakat, masih boleh lagi pakat-pakat ni, buatlah sembelih korban. Saya ajaklah yang ada ni sekurang-kurangnya satu rumah, sekurang-kurangnya dapatkan sunat muakkadah kifayah itu. Kalau ada tak boleh nak buat macam mana tak? Dapatkan sunat muakkadah kifayah. Satu rumah kita pastikan ada satu nama buat korban. Pastikan dapat. Kalau tak dapat buat mana? Seorang itu kalau kita lepas dah buat, anak-anak dapat, nama kita seorang pun tak apa lagi sekali. Pahalanya kita mempada Allah Ta'ala, wahai Allah, ini pahala korban kita ni untuk saya ni, untuk satu keluarga, semua dapat. Masya-Allah. Untuk yang mati pun dapat kalau kita katakan. Cuma jangan bagi nama yang mati je lah. Yang dah meninggal tak payahlah dibagi nama korban. Sangat-sangat tak dituntut ya. Lagi bagus orang yang telah meninggal itu untuk sembelih korban beri nama kita korban, pahalanya untuk mereka itu sampai. Kerana perbuatan yang hidup akan sampai kepada yang mati. Orang yang mati tak boleh buat apa kepada orang yang hidup. Doa untuk yang mati Allah Ta'ala terima. Orang yang mati nak doa untuk yang hidup macam mana? Jadi tuan-tuan yang berkata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan hadirnya solat berjamaah kita, iaitu hari ini ya, kita dapat mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat ab'ad. Kita dapat mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang. Rukun sembahyang ada 13, semua tahu. Ini perkara yang ke-22 dalam muka surat 23, kitab hukum hakam solat berjamaah. Dengan hadirnya solat berjamaah, kita semua akan dapat sekurang-kurangnya mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat ab'ad. Apa di rukun? Rukun itu ialah satu perkara yang dalam sembahyang itu mesti dibuat, iaitu dilaksana kepala kepada badan. Apa saja kepala. Itu rukun. Kalau sunat ab'ad macam anggota tangan. Orang tak ada tangan boleh hidup. Mana boleh ada aktiviti yang boleh dilakukan. Orang tak ada kepala, tak ada. Jadi rukun ini perkara yang mesti ada dalam sembahyang itu, iaitu 13. Dan semua dah faham dah, jelas dah yang itu. Dalam 13 itu ada pecahan 3. Satu rukun qalbi yang hanya satu saja letaknya dalam hati, iaitu niat. Satu saja. Iaitu yang berikutnya lagi 11, lagi 12 tersusun pada yang ke-13, iaitu menceritakan tentang yang kedua, ketiga, keempat sampai 11, iaitu 13 rukun. Itu yang ke-13 sampai tertib susunan. Dan dalam situ rukun qalbi iaitu tentang hati. Saja aku sembahyang fardu subuh dalam hati. Lagi rukun yang berikutnya rukun qauli, rukun bacaan. Pecahan dia. Apa rukun bacaan? Tempat-tempat yang mesti dibaca. Itu yang lepas sebelum Covid kita dah jelaskan. Hanya ada 5 tempat mesti baca. Apa tempat yang mesti baca? Satu, lafaz takbir itu, Allahu Akbar, mesti baca.
Mesti baca dengan terang dan jelas, kena dengar telinga sendiri. Mesti baca. Kalau jelas itu kita tak boleh jelas dan makhrajnya tak akan tepat, tak betul, maka dibolehkan dengar telinga kawan sebelah. Haruskan dia. Dan hari ini kalau telinga kawan sebelah kita ni dengar, kita masih tak dapat makhraj betul, maka makruh orang sebelah lagi dengar. Jadi tak perlu kuat. Ini rukun qauli bacaan. 5 sahaja. Apa yang pertama? Iaitu lafaz takbiratul ihram, mesti baca. Yang kedua, lafaz apa? Lafaz surat, baca suratul Fatihah, mesti baca. Yang ketiga, tahiyyatul akhir, mesti baca. Sampai mana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat sampai situ. Lagi yang keempat apa? Iaitu solawat atas Nabi, mesti baca. Lepas syahadah kan, Allahumma salli ala Muhammad, mesti baca. Tak boleh dengan niat itu, tak boleh. Dalam hati baca, dalam hati melafazkan salawat, tak sah sembahyangnya. Dia mesti dibaca. Dan apa yang kelima yang mesti baca iaitu lafaz salam, assalamualaikum. Cukup sampai situ, itu mesti baca. Kalau warahmatullah nak baca boleh, tak baca boleh. Nak baca dengan sir, dengan lafaz angin, assalamualaikum warahmatullah, itu terpulang. Kerana yang wajibnya assalamualaikumnya itu. Tahiyat mesti sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk rukun yang keempat, bacaan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Berikutnya wa ala ali Muhammad. Kalau dia tak nak baca, nak buat macam mana? Ataupun dibaca dengan suara angin, wa ala ali Muhammad. Itu sembahyang dah sah dah. Rukunnya telah sempurna. Cuma jangan yang mesti baca 5 itu, jangan guna suara yang keluar daripada teka angin tu. Tu semua dah, insya-Allah semua dah maklum dah perkara ni. Tapi kenapa ada yang buat lagi? Lafaz takbir suara angin dia yang keluar, kenapa ada yang buat lagi? Lafaz takbir patutnya dilafazkan apa? Mulut tutup, tangan angkat. Mulutnya tutup, tak ada lafaz. Sedangkan ini rukun qauli, rukun yang mesti baca. Kenapa diubah jadi rukun qalbi? Rukun qalbi satu je. Masa Allah tadi tu, dalam hati itulah qalbi kata apa? Sembahyang subuh 2 rakaat. Dalam hati tu satu saja. Tapi kenapa sekarang sampai orang penutup sembahyang lafaz salam pun tak ada, dijadikan qalbi, yang sunat dibuat toleh kanan dan kiri, lafaz tak ada. Dan apa dia yang perbuatan, iaitu diri, kan? Bagian yang pecahan yang ketiga, diri, lagi apa? Rukuk, lagi apa? I'tidal, lagi apa? Sujud, lagi apa? Duduk antara 2 sujud, lagi apa? Duduk tahiyatul akhir. Itu yang mesti dibuat. Sebab itu orang yang sembahyang tak duduk antara, orang yang sembahyang tak duduk tahiyat awal, tak apa. Sebab itu bukan rukun. Tapi duduk tahiyat akhir mesti buat. Orang yang sembahyang tak lafaz tahiyat awal, tak apa. Tapi rugilah, dia sunat al-ba'ad, sunat yang dituntut. Kalau tinggal kena sujud sahwi, itu dia. Tapi sekarang sah tak orang yang tak baca tahiyatul awal? Sah, kerana dia bukan rukun qauli, bukan. Orang yang rukuk, dia tak baca pun subhana rabbiyal azim. Dia tak baca pun. Dia rukuk, dia tak baca. Kenapa? Itu sunat hayat. Bacaan itu tak ada masalah bacaan tu. Tapi kalau bacanya salah, rugi. Dan dia baca tapi salah. Patutnya apa? Subhana rabbiyal azim. Patutnya. Tetapi dia baca apa? Subhana rabbiyal. Ada memang salah lah semua sekali. Sabdu pada ba tak ada. Salah lah tu. Dia nak subhana rabbiyal, kan? Bagi contoh lah begitu. Sujud, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya tak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau baca subhana rabbiyal, Rabbnya tak ada, maka rugilah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan pecahan itu, jadinya ada 13. 1 sahaja yang dalam hati, 5 sahaja yang perlu baca. Jadi 1 dengan 5 dah ada 12. 6 yang perlu dibuat, dan 1 kena susun satu demi satu perkara itu. Okay.
lafaz tahiyatul awal, sesiapa yang tertinggal selawat dalam tahiyat awal. Ini jangan keliru. Tahiyat akhir selawat atas Nabi rukun. Okey. Tahiyat awal selawat atas Nabi sunat ab'ad. Tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat akhir itu rukun. Itu mesti baca. Tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad itu sunat ab'ad. Bukan rukun, itu bukan rukun. Okey. Tahiyat akhir wa ala ali Muhammad, tahiyat akhir itu sunat ab'ad. Itu dituntut. Siapa yang sembahyang subuh tadi sampai Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, tertinggal wa ala ali Muhammad, tertinggal, lalu dia ingat sebelum bagi salam, ada hak bagi dia dituntut untuk sujud sahwi kerana tadi dia tertinggal. Kerana tertinggal lafaz apa tadi? Lafaz selawat atas keluarga Nabi. Ya, selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat awal, dalam selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir adalah sunat ab'ad. Dalam selawat pada atas Nabi dalam tahiyat awal sunat ab'ad. Selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir sunat ab'ad. Selawat atas Nabi dalam tahiyat awal itu sunat ab'ad. Selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir itu rukun. Mesti itu rukun. Selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir itu sunat ab'ad. Jadi solat tarawih paling-paling pun nak cepat kan, wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid, dah cukup dah tu, telah sempurna. Jadi ini kesempurnaan dalam sembahyang kita. Jadi tuan-tuan bukan li Allah Subhanahu wa taala. Rukun sembahyang sunat ab'ad insya-Allah akan datang, kita ambil satu-satu apa di sunat ab'ad yang 8. Satu-satu. Di pertemuan akan datang insya-Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemampuan, kesihatan untuk diketemukan lagi, untuk jumpa dan pisah kasih sayang kerana Allah. Mudah-mudahan dapat amal 3 perkara, ya tak? Okey tuan-tuan, untuk tarik musibah, untuk elakkan, untuk hindar musibah, untuk mudah-mudahan musibah pergi, amallah berapa? 3 perkara saya ulang. Yang pertama disebut dalam hadis kursi, iaitu ulang alik selagi ada orang yang terus ulang alik rumah dan masjid, rumah masjid. Yang kedua, selagi ada orang yang bertemu dan berpisah berkasih sayang kerana Allah, ada orang yang membantu kerana Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, selagi ada orang yang terus bangun malam mohon munajat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. InsyaAllah tuan-tuan kasih Allah Ta'ala sedikit kita hari ini jelah mengikut perkara yang ditetapkan kepada kita, tapi apapun ini kita boleh siaplah masa insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya, Allah ampunkan tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan puan-puan semua sekali. Doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan akan datang tak ada lagi had ketentuan untuk datang ke masjid, tak ada ditentukan siapa nama, tak ada ditentukan siapa lagi. Biarlah mungkin masjid terbuka luas untuk semua akan berlumba-lumba, berbondong-bondong datang ke rumah Allah Ta'ala untuk tarik rahmat Allah Ta'ala, untuk tolak musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan haynan layyinan bi ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa
wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.